Dah kuliah subuh, sana sini lah saya dengar macam-macam. Tapi semua yang bagi tazkirah tu, ceramah tu, semuanya orang pas. Apa lagi? Banyak menghabiskan masa menfitnah orang. Kata orang tu tak betul, orang ni tak betul. Kafir mengkafirkan. Bukan kerja lain. Itulah kerja dia. Itulah kadang-kadang bila budak-budak muda ni tengok Tok Guru dah perangai macam tu, jadi dia orang pun kata Serambi Mekah. Itulah hebatnya iman orang pas. Kamal, kau tahu tak PAS tu apa maksud dia? Tahu Pak Ji, tahu. Apa dia? Parti Ajaran Songsang. Tahu tak apa? Orang Islam dipotong tangan kerana mencuri, manakala orang bukan Islam pula dipenjarakan saja. Mana ada dia? Betul tak? Betul. Boleh. Bayangkan kalau hukum hudud dijalankan, orang yang paling seronok lagi tak lain daripada Anwar Ibrahim. Kau tu pasal apa? Mana saya pula simpat orang saksi. Dah tu pula saksi yang beriman pula tu. Dikatakan semua ulama suka dengan cara negara kita ni. Sebab apa? Sebab negara kita ni sangat pentingkan undang-undang yang digubal supaya menegakkan keadilan kepada semua rakyat. Tak kira bangsa ataupun agama. Apa punya logik lah orang tua tu bercakap? Negeri lain amalkan hukum hudud ke? Pasal negeri lain tak seteruk negeri dia tu? Kalau guna hukum hudud pun tak jadi apanya. Lagi teruk jadinya. Dan hukum ni tuan-tuan, hukum Allah ni hebat tak hebat? Dia nakala minallah, dia sebagai cegahan. Kalau kita laksana tuan-tuan, insya-Allah lepas itu ada cegahan daripada berlaku. Dan alhamdulillah tuan-tuan, orang pertikai pula pasal apa kita nak laksana hukum hudud ni, sedangkan hukum hudud ni zaman Nabi. Law ni dah 1486 tahun dah Nabi dah mati. Zaman law ni zaman canggih kan. Sebab tu anak-anak pelajar saya tanya, rukun Islam ada berapa? Kata 5 ustaz. Okey, 5 tolak 1 jadi berapa? Kata 4. Saya kata dah, dalam Islam 5 tolak 1 kosong. Betul apa saya pula? 5 tolak 1 dalam Islam kosong. Hang tolak syahadatain terbatal, kosong terus akidah. Islam terbatal. Ni syahadah kita kata hukum Islam ni tak boleh laksana. Tuan-tuan, kalau kita faham, kita cakap terbatal akidah, kosong tuan-tuan Islam kita. Sebab tu ditanya di sini ni, dilaksanakan hukum ini, macam mana orang yang kena laksana tu boleh semayang tak? Jawapannya, Baridah bin Husaid meriwayatkan daripada Sahih Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensalati wanita nama Ghamadiyah yang direjam kerana berzina. Nak cerita sikit. Yang nama Ghamadiyah ni tuan-tuan, seorang perempuan, dia pergi jumpa Nabi. Ketika tu dia mengandung 4 bulan. Dia pergi, ya Rasulullah, aku mengandung ya Rasulullah. Aku mengandung ini anak zina. Ya Rasulullah, jalankan hukum had dekat aku. Nabi ni tuan-tuan, dia kata apa? Balik dia kata, kau bagi budak ni keluar dulu, lepas tu main jumpa aku. Tuan-tuan tahu tak, kalau ikut dalam Islam, kalaulah perempuan ni lari tuan-tuan, tak main pula terlepas hukum kat dia. Terlepas hukum kat dia. Sebab Nabi kata balik dulu. Dalam beberapa ulama ni kata, kalaulah perempuan ni tak mai tuan-tuan, terlepas bagi dia, dia cukup untuk bertaubat ya. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampun dosaku ya Allah. Cukup macam tu. Sebab Allah ni Maha Pengampun. Tiba-tiba dah beranak, dia buat main anak. Buat main anak tuan-tuan, ya Rasulullah, anak ni aku dah lahir dah. Jalankan hukum had dekat aku, hukum rejam lah tuan-tuan. Sebab dia ni dah berkahwin, jalankan hukum had dekat aku. Nabi kata apa? Hang buat balik anak ni, pelihara elok-elok dulu, agak besar kemudian hamai pula. Tuan-tuan, kata ulama, kalaulah perempuan ni balik kan, tak mai dah, hukum had tak terangkat kat dia, tapi dia kena bertaubat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pernah buat dosa, tuan-tuan jangan cerita ke orang, taubat ke Allah. Tapi kalau tuan-tuan cerita, kalau tak nak aib kan,
Tak payah cerita, ya Allah ampun dosaku, ya Allah ampun, minta sungguh-sungguh. Kan? Minta sungguh-sungguh supaya Allah ampun dosa kita. Tiba-tiba tuan-tuan, bila anak tu dah besar, dia main. Ya Rasulullah, anak ni pun dah besar. Anak ni pun dah ada orang belah. Ya Rasulullah, jalankan hukum had dekat aku. Barulah tuan-tuan, Nabi suruh sahabat ikat tangan, kemudian rejamkan dekat dia sampai mati. Allahu Akbar. Dan Nabi tuan-tuan beritahu para sahabat dalam kisah kata, dia nampak wajah Ramadiyah ni dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah jalannya hukum had, adilnya hukum Islam ini. Sejak bila ni? Kelantan. Lupa pula mak. Finally, mimpi PAS untuk melaksanakan hudud di Kelantan datang menjelma. Tapi untuk orang yang bukan Kelantan macam saya ni, muskil jugalah. Banyak pindaan dia. Lepas tu, boleh pula MB Kelantan panggil orang yang kritik hudud ni tak beriman? Awak ni tak beriman lah. Iman adalah mutiara, iman tak dapat diwarisi. Okeylah, korang ni dah bertahun bising pasal hudud. I pun dah malas lah nak kupas. Tapi ada satu I nak tanya. Apa jadi dengan nasib mangsa banjir rakyat Kelantan? 3 bulan dah mereka masih tak ada rumah. Dan bukan tu je tau. Penggunaan dadah, kes cerai makin tinggi. 3GP bersepah. Share sikit lah. Inilah ilmu politik biasanya. Agama digunakan untuk mengaburi mata rakyat dari isu yang penting. Macam ekonomi dan pentadbiran. Samalah macam isu negara ni. Orang gaduh pasal bangsa, agama. Tapi ekonomi negara merosot. Lepas tu hutang kita meningkat. Bila dah sampai masanya, tak tahulah kalau hudud tu boleh isi periuk nasi kita. Nasi lemak. Lapar lah. Lapar. Hah? Tak ada. Alah. Tak apalah. Hudud kan ada. Tepuk dada tanya selera lah, okey? Ada sebahagian orang Islam, dia kata hudud ni tak sesuai lagi untuk dilaksanakan. Tuan-tuan sekalian, apa alasan untuk kita kata hudud tak sesuai? Apa dia yang tuan-tuan biasa dengar, apa dia yang paling logik lah, paling logik hudud tak sesuai? Apa dia? Orang tak faham. Okey, orang tak faham. Tuan-tuan faham pasal section 39B Akta Dadah Berbahaya, faham? Apa dia mala fide, bona fide, tuan-tuan faham? Strict liability, exclusive possession, tuan-tuan faham? Cannabis berapa gram mesti ada untuk dikenakan gantung sampai mati, mandatory di bawah section 39B ataupun 39A Akta Dadah Berbahaya, faham? Saya sebut yang tu pun tuan-tuan nganga dah. Yang tu pun tuan-tuan dah nganga dah. Tapi kenapa undang-undang dadah kita kuat-kuasakan tanpa dipahami oleh orang Taman Seri Kota? Tu belum lagi pergi Taiping, belum pergi Ipoh lagi. Lebih ramai orang tak faham. Tapi kita kuat-kuasakan undang-undang dadah, betul tak? Firearms Act. Faham? Firearms Act, faham? Faham? Oh, macam faham? Oh, bagus. Ada. Ayat kau faham tadi. Akta senjata api. Tuan-tuan miliki senjata api, dia ada beberapa jenis kategori. Hak paling serius, ada senjata api tanpa lesen, paling serius boleh kena gantung sampai mati mandatori tanpa guna senjata api sekalipun. Tak guna senjata api, tapi kita ada senjata api tanpa lesen, boleh dikenakan gantung sampai mati mandatori. Berapa ramai orang di Taiping tahu? Kenapa kita boleh laksanakan Firearms Act sedangkan berapa ramai orang tak tahu? Tuan-tuan bawa dadah dalam beg, bukan hak kita pun, hak orang. Kita tak tahu apa-apa, no knowledge, without any knowledge, kita tak tahu apa-apa pun kita bawa. Tiba-tiba kena tangkap. Polis ambil tengok cannabis. Kita cannabis pun tak tahu apa benda. Nah, kita ingat ke bedak, ingat ke tepung, rupa-rupa cannabis, ganja. Berapa gram? Minimum 200 gram, minimum 200 gram, gantung sampai mati mandatori. Kenapa dilaksanakan? Sedangkan berapa ramai orang kat Ipoh
Orang dekat Kuala Lumpur, di Johor tak tahu apa-apa pun. Jadi yang tu orang kata mengarut. Faham ni, kena bagi faham dulu. Jawapan saya mengarut. Sebab berapa banyak orang tak tahu apa-apa pun. Undang-undang Rogol. Tuan-tuan tahu Rogol? Tuan-tuan pun tak tahu. Lawyer macam saya saja yang tahu. Siapa yang jadi lawyer yang biasa mengendalikan kes Rogol, dia tahu. Lawyer yang duk buat sign SMP beli rumah tak tahu. Undang-undang Rogol, orang kita tak tahu. Nak bukti Rogol macam mana? Kau tahu? Nak bukti Rogol macam mana? Orang perempuan dekat Taman Seri Kota tak tahu. Tapi kenapa undang-undang Rogol dilaksanakan dalam negara kita? Nak bukti Rogol antaranya mesti ada penetration, kemasukan. Orang Arab kata dukhul, mesti ada dukhul, kemasukan, penetration. Nak bukti penetration, saya lawyer, sebagai lawyer saya akan tanya kepada pakar perbidanan dan sakit puan yang kita panggil ONG tu. ONG tu bukan oil and gas. ONG satu lagi. Ni kadang-kadang orang Petronas ada ni dia ingat oil and gas. Bukan oil and gas. Obstetrics and gynecologists. Baik, jam tu kalau tuan tengok jam bulat kan. Saya sebagai lawyer saya akan tanya doktor pakar. Ada penetration atau tidak? Kalau doktor kata tidak ada penetration, buang kes. Kalau doktor kata ada penetration, kemasukan, saya akan tanya, wear and tear macam mana? Wear and tear. Tear macam mana? Koyak macam mana? Dia akan beritahu. Koyak pukul 1 ada, pukul 9 ada, pukul 5 ada, pukul 6 ada. Koyakkan tu dia menghala kita ikut jam. Tuan faham ke? Saya cakap yang tu pun tak faham dah. Itu undang-undang dalam negara kita. Section 376, 375, kanun keseksaan. Dilaksanakan dalam negara kita tanpa orang kita faham. Banyak lagi saya boleh bagi contoh kat tuan-tuan. Inggris datang negara kita. Dia merdekakan negara kita tahun 1957. Dia bagi kepada kita undang-undang yang tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan pun tak faham. Dia bagi, dia tinggal gitu je. Bila hudud, kena bagi faham dulu. Yang undang-undang orang putih, satu benda pun kita tak faham, kita diwajibkan terima. Ini adalah satu benda yang paling mengarut yang dilakukan oleh manusia yang nama dia syaitan. Manusia syaitan. Nama je Islam tapi manusia syaitan. Baik. Boleh? Satu lagi. Ni cerita ni kena tambah 1 jam lagi je. Apa benda yang zalim hudud ni? Apa benda yang zalim? Boleh bagi tahu apa benda yang zalim? Boleh? Potong tangan. Haji kata potong tangan yang zalim kan? Orang duk cakap kan? Orang duk kata potong tangan ni zalim. Nak tanya tuan-tuan, potong tangan dengan gantung sampai mati, mana lebih zalim? Potong tangan, tahu potong? Tahu? Potong tangan dengan gantung sampai mati. Sampai mati ni, gantung. Gantung ni, cerita dia zaman dulu, kadang-kadang tali panjang sangat. Bila tali panjang sangat, leher putus. Dia jatuh laju, putus. Jadi mayat tu bercerai dengan kepala. Kadang-kadang tali pendek sangat. Bila tali pendek sangat, menyebabkan orang tu ambil masa 45 minit, sejam baru mati. Macam tu. Sampai lidah terkeluar, mata terbeliak. Sebab tu banduan yang hukum gantung sampai mati, teruk mayat dia. Zaman sekarang dah canggih dah, kita calculate, kita kira. Berat dia berapa? Katalah 80 kg. Apa ni makcik berat berapa? 40. 40 kg. 40 kg, kira tali panjang mana supaya bila jatuh tu tepat. Dia patah tengkuk tu, mati on the spot tanpa menyeksa banduan. Zaman sekarang. Jadi zaman sekarang tak ada dah. Keluar lidah tak ada dah zaman sekarang. Ataupun putus leher tak ada dah. Dia patah tengkuk, mati on the spot. Baik, antara potong tangan, curi ni dengan gantung sampai mati, mana lebih dahsyat? Ke ada orang Taman Seri Kota kata potong tangan lebih teruk? Tak. Tengok orang kecil manis, nak mati ke nak kat kaki? Tanya. Orang kecil manis, hang nak mati, pakcik nak mati ke nak potong kaki? Semua kata nak potong kaki belakang. Betul tak? Semua kata potong kaki. Tak apa, rela potong kaki.
Maknanya potong tangan lebih baik daripada gantung sampai mati. Dalam negara kita tuan-tuan sekalian, dadah 39B gantung sampai mati. Firearms Act gantung sampai mati. Rompakan bersenjata gantung sampai mati. Kenapa tak kata yang tu sebagai zalim? Kenapa kamu kata potong tangan sebagai zalim? Jawapan dia kerana kamu syaitan. Kamu syaitan. Kamu kata kepada undang-undang Islam zalim. Kamu tak berani kata undang-undang Inggeris sebagai zalim. Kamu syaitan. Jahatnya manusia. Dia sampai buta, tuan-tuan. Ini Quran, tuan-tuan. Boleh kamu kata zalim kepada Quran? Apa lagi? Banyak lah, tuan-tuan. Ada sejam. Tak cukup. Apa lagi? Ni orang kata sekarang ni sebab kita ni ikut Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kalau kemarau, dia kata kan, kemarau kita tak boleh potong tangan orang. Dia kata, negara kita ni ramai lagi orang miskin, dia kata. Kita tak boleh buat hudud. Soalan sekarang ni, pencuri tu miskin ke kaya? Soalan sekarang ni, yang mencuri tu orang bukan miskin, orang kaya. Yang kita nak potong tangan ni, hak mencuri tu. Yang duduk kat Baling, duduk dekat Gerik, hak duduk dekat Pengalang Ulu tu hak miskin. Yang tu tidak mencuri, yang mencurinya orang kaya. Jadi kita kerat tangan orang mencuri. Kalau si pencuri tu miskin, barulah kita maafkan dia sebab dia miskin. Undang-undang Islam kata, kalaulah orang tu dia mencuri sebab dia miskin, bila dia curi barang orang tu, mangsa tadi Umar Al-Khattab ganti barang yang dicuri 2 kali ganda. 2 kali ganda, tuan-tuan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Al-Madkhal li Dirasat Syari'ah Al-Islamiyah, dia kata bahawa Umar Khattab ganti 2 kali ganda. Kita sekarang ganti tak? Tuan-tuan kena curi. Siapa curi? Taipik. Taipik tahu taipik? Yang sisa dadah tu. Dia pecah masuk rumah kita, dia curi habis gelang-gelang apa semua kan. Dia ambil duit-duit. Duit pula bukan simpan elok, dia buh dalam bawah tilam lah, bawah bantal lah, dalam sarung bantal. Macam mak mertua saya, ni video ada pula. Macam mak mertua saya, tuan-tuan. Dia simpan duit dalam buku, dalam kitab-kitab. Saya pula jenis rajin baca kitab. Sampai rumah mak mertua tak ada kerja, buka kitab, bila-bila jumpa duit RM50. Oh, rezeki from Allah. Pasal aku rajin baca kitab ni, pahala daripada Allah Ta'ala, dapat sekeping. Buka kitab pula, jumpa pula 100. Allah, amin, alhamdulillah. Banyak saya dapat duit, tuan-tuan. Beritahu kat isteri, apa banyak duit dalam kitab ni, abang jumpa dapat banyak duit. Rupa-rupanya duit mak mertua saya. Dia simpan sikit-sikit, ada selai dalam buku ni, ada selai buku tu, sampai dia pun dah tak ingat dah buku mana dia pergi letak. Lah kali anak menantu dia hak baik ni dah jumpa. Nasib baik saya ni baik. Kasi ni jenis taipik juga, syok. Kan? Jadi, tuan-tuan sekalian, bila berlaku kecurian ni, ganti 2 kali ganda. Kita di Malaysia sekarang ni, kalau berlaku kecurian, tuan-tuan pergi report polis, dapat tak duit tu balik? Tak dapat. Tak dapat. Kerajaan takkan ganti duit, tuan-tuan. Kerajaan takkan ganti duit, tuan-tuan. Undang-undang Islam kata kerajaan akan ganti duit, tuan-tuan. Hak mana baik? Tuan-tuan tanya orang Cina, orang India, dia nak hak mana? Undang-undang Malaysia sekarang ke undang-undang Islam? Kalau kita bagi tahu yang ni kepada mereka, keindahan undang-undang Islam, Cina dengan India pun nak undang-undang Islam. Siapa tak mau dapat ganti balik, betul tak? Ganti balik 2 kali ganda. 2 kali ganda. Kerajaan akan ganti balik. Sama juga muslimin muslimat sekalian, kes kemalangan jalan raya. Mak dengan ayah, anak dia mati. Anak dia umur katalah 22 tahun, 21 tahun. Budak tahun 3, tahun 2 kan, lebih kurang kan. Apa yang mak dengan ayah akan dapat? Mak dengan ayah akan dapat apa? Bila anak mati accident, mati on the spot, apa yang mak ayah akan dapat? Dapat mayat. Selain daripada mayat, dia dapat duit, dia panggil bravement. Bravement ni maknanya duit kedukecitaan, duit kesedihan. Berapa? Undang-undang Malaysia kata 10,000. Siapa yang ajar 10,000 ni? Undang-undang England, Civil Law Act 1956 mengatakan bahawa Malaysia ikut England. Apa yang England buat, Malaysia ikut. England kata siapa yang mati macam tu dapat 10,000.
Selain daripada tu, tak dapat apa-apa. 10,000 je. Undang-undang Islam kata apa? Undang-undang Islam, kalau mati anak accident, orang langgar mati on the spot, dapat apa? 100 ekor unta. 100 ekor unta, kadar sekarang dia boleh jadi RM400,000 hingga RM500,000. Tuan-tuan nak mana? Nak RM400,000 atau RM10,000? Saya student saya yang Cina, yang India pun terkejut. Dia kata macam ni ke undang-undang Islam? Saya kata yes, macam ni undang-undang Islam. Dia kata kalau macam tu, kami pun nak undang-undang Islam. Siapa nak 10,000? Daripada 10,000 baik 400,000, betul tak? Kes mak ayah mati on the spot, tinggal anak 4 orang. Apa yang anak 4 orang akan dapat? Anak 4 orang akan dapat apa? Tuan-tuan baca dalam surat khabar tu, yang mak dengan ayah kerja kilang, naik motor, tiba-tiba lori geser dia jatuh bawah lori, kena gilis kan. Na'udzubillah. Dalam surat khabar, mati on the spot, mak dengan ayah sekali, tinggal anak 4 orang kecil-kecil. Anak 4 orang akan dapat apa, tuan-tuan? Anak 4 orang ni brave man pun tak dapat. Duit kedukecitaan pun tak dapat. Tak layak untuk bersedih. Ikut undang-undang England yang Malaysia ikut. Mereka hanya layak dapat apa? Mereka hanya layak dapat duit pengkebumian sahaja. Duit kebumi kat Taiping berapa sekarang kos? 1,000 lebih. 1,000 lebih. Dekat mahkamah, biasa mahkamah bagi 2,500 hingga 5,000 ringgit untuk kos pengkebumian. Adil tak, tuan-tuan? Duit untuk duka cita pun tak dapat. Siapa yang komen ni, tuan-tuan? Lawyer India beragama Kristian. Dia tulis dalam website Bar Council, Majlis Peguam. Dia tak puas hati kenapa Malaysia nak ikut England dalam perkara macam ni. Sedangkan undang-undang Islam kata kalau kematian macam tu dia akan dapat 400 hingga 500,000 ringgit. Tuan-tuan, antara 2,000 ringgit dengan 400,000 ringgit, tuan-tuan agak Hindu yang ada potu dengan nandak kat sini, dia nak mana? Dia nak mana? Bila saya cakap macam ni dalam satu lecture, tuan-tuan sekalian, student saya yang Hindu ada 5 orang ke 6 orang, datang habis lecture dia jumpa saya, dia kata, "Sir, why don't you spend 5 minutes every time you have our lecture to speak about hudud?" Dia kata. Hindu pun nak tahu tentang hudud bila dia tahu bahawa itu sebenarnya hudud. Tapi orang kita dia telah menjadi syaitan dengan cerita hudud ni, nampak jahat, nampak buruk, nampak kejam, nampak zalim, nampak sadis, nampak barbarik, nampak tidak bertamadun, nampak outdated. Nak potong tangan pun kita kena fikir. Negara kita ini mempunyai penduduk beragama Islam dan bukan Islam. Kalau kita potong tangan orang Islam, tapi orang bukan Islam mencuri, dia cuma dapat 2 bulan jail, lama-lama orang Islam tak tangan. Jadi adil ataupun tidak? Kalau tak adil, itu tak boleh dilaksanakan. Saya pergi jumpa dia 3 jam, saya pergi jumpa dia. Saya pergi rumah dia, saya cakap dengan dia personally. Saya duduk di sini, dia duduk di situ. Makan nasi dengan dia 8.30 sampai 11.30. Saya tanya dia direct, "Tun, adakah Tun menolak hudud?" Berani tuan-tuan tanya? Saya tanya. Dia jawab apa? "Siapalah saya nak tikai hukum Allah Ta'ala. Kita manusia, kita kena terima semua hukum. Sebab itu hukum daripada hukum Allah Ta'ala. Dan hukum hudud adalah satu hukum yang adil. Islam menyebut adil. Ada 43 ayat dalam Quran yang menyebut tentang adil. Jadi saya saya tak menolak hukum. Yang mana faham, tak faham sudah. Cuma mereka bila mereka nak buat, mereka menghentak dekat saya tentang enactment ni. Saya tengok ada beberapa benda yang tak berapa nak berselari dengan hukum sebenarnya. Saya pulakan balik, saya kata
buat yang lain, ubah balik yang ini, buat main balik kita bincang. Sebab ada benda-benda yang saya rasa tak adil. Seperti orang mencuri, kalau orang Islam mencuri potong tangan, orang bukan Islam tak boleh potong. Jadi saya rasa ni tak kena ada orang mencuri, seorang kena potong, seorang tak kena. Saya tak. Sebab dalam Islam kata hukum hudud kena semua orang. Yang saya belajar, hukum hudud kena pada semua orang yang duduk dalam negara itu. Dan itulah jawapan dia betul. Hukum hudud dia tak kena pada hukum Islam saja, pada orang Islam saja, dia meliputi semua. Yang ini yang dia kata, saya pergi suruh mereka ni pergi buat kaji balik, janganlah buat dulu sampai keluar mereka tak buat itu. Mereka duk kata saya duk tolak. Saya kata kalau begitu, tuan kenalah cakap dalam paper, cakap dalam sidang akhbar, tuan tak tolak hukum. Sekarang orang duk tuan tolak. Sebab itu seminggu lepas tu dia buat statement, saya tak tolak hudud Allah. Saya pergi jumpa tuan-tuan, hak mana mesti pergi cari-cakap. Jadi jangan kita duk kata tang mana, pergi tanya dia tang mana tak sesuai. Saya kata dekat dia, kalau begitu tuan, kalau dah ada benda tu yang tak kena, kenapa yang sebelah sini tak buat juga tolong bantu? Bantulah membetulkan yang mana tak kena supaya benda ni dapat dilaksanakan. Saya cakap, jangan cakap saya tak cakap pada pemimpin-pemimpin benda. Hudud ni bukan hukum PAS, bukan hukum Allah. Sebagaimana hukum semayang, semayang wajib, bukan PAS kata maka kita semayang. Hudud juga wajib, bukan PAS. Jadi kalau semayang kita semayang, hudud tak buat, apa kerja kita jadi hamba Allah? Hudud law is a good law. To me, if you don't steal, no one is going to cut off your hand. So, if we have hudud law long time ago, most of the Barisan minister will have no hand. Beberapa negara cuba laksanakan hudud tapi gagal. Antaranya Pakistan, dia enactmentkan tapi dia gagal buat kerana tak mampu dengan keadaan dan tindak balas masyarakat, tak mampu. Dan terutama dalam dunia yang terbuka yang adanya tekanan kuasa-kuasa luar dan seumpamanya terhadap negara. Yang kedua ialah negara yang cuba buat ialah Libya. Libya juga enactment kan, tapi juga tak pernah menjalankan. Mustafa Zarqa sendiri menasihati kerajaan Libya supaya jangan buat hukuman rejam, takut mendapat reaksi buruk terhadap Islam oleh pihak luar. Pengalaman. Ada negara yang buat sekejap tapi hentikan. Sudan buat sekejap kemudian hentikan kerana mendapat cabaran-cabaran yang hebat dan keadaan yang mana keadaan dilihat tidak stabil apabila mereka melaksanakannya. Negara lain yang cuba buat ialah Nigeria Utara.
Nigeria Utara buat, kemudian hentikan. Rakyat Nigeria pada awalnya sokong pelaksanaan Islam dalam pungutan suara. Tapi bila mereka lihat wanita yang kena rejam dengan batu, sokongan mereka tarik balik. Rakyat Muslim. Lalu undang-undang hudud dihentikan di Nigeria Utara. Satu-satunya negara yang berjaya buat ialah Saudi. Ini kerana Saudi ini saya ingat sama ada kerana harap-harap dia buat kerana lillahi ta'ala lah. Tapi dia ada perjanjian. Walaupun kita tak berapa suka sebahagian dengan Muhammad Abdul Wahab, kita kata dia Wahabi, kan? Tapi Muhammad Abdul Wahab lah yang buat perjanjian dengan Raja Saudi kena buat undang-undang Islam. Ada perjanjian tu, kalau tuan-tuan pergi ke Riyadh, tuan-tuan akan tengok perjanjian dia. Hendaklah kerajaan itu melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dan menegakkan syariat Islam. Perjanjian di antara pihak dia dengan pihak keluarga Alu Sheikh, keluarga Muhammad Abdul Wahab lah, dengan keluarga Bani Saud, keluarga Saudi ni. Di atas perjanjian tu kita tengok mufti-mufti mereka masih lagi daripada keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Maksudnya satu pihak jaga agama, satu pihak jaga politik. Mungkin sebahagian orang dia tak selesa dengan apa, tapi dia ada jasa dia hudud jalan. Hudud jalan. Dan dia jalan. Pun walaupun kebelakangan ni saya rasa ada beberapa undang-undang yang saya dipahamkan, wallahu alam. Saudara, saya jangan kata-kata saya ni tak kukuh lagi. Saya dipahamkan macam hukuman rejam pun mereka dah tak buat. Katanya dia petembak wallahu alam, tapi yang ni kena semak balik sebab mereka, ataupun mereka memang tak mau buka khalayak ramai. Kerana hukuman pancung umpamanya, pancung orang yang hukuman mati, ada orang ambil gambar dan upload dalam internet dan barat jadikan Islam barbarian dan seumpamanya, padahal pancung tu lebih cepat lagi mati daripada gantung. Tapi orang cuba promote burukkan Islam. Bila Brunei nak buat, kita harap usaha dia berjaya lah. Kita harap. Cuma seperti yang mana saya sebut, hudud ni semalam saya dah sebut, kalau nak buat dia mesti betul-betul adil. Dia tak boleh potong tangan orang biasa, tak potong tangan orang besar. Tak boleh kalau rakyat curi potong tangan, menteri raja curi tak potong tangan, tak boleh. Kalau buat macam tu, Nabi kata innama halakal ladzi man kana qablakum kanu idza saraqa fihi musyarif taraku wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi had. Binasanya orang sebelum daripada kamu, mereka itu apabila orang-orang mulia mencuri dibiarkan, apabila orang-orang bawah mencuri ditegakkan hukuman had. Kalau nak potong, semua orang kena potong. Yang curi-curi rompak bawah potong, yang curi-curi balak pun potong. Macam mana? Betul tak? Kalau potong hak bawah saja tak jadi, orang kata tak adil. Tak boleh ada dalam sebuah negara orang yang tak boleh disentuh oleh undang-undang. Dia kalau pukul orang, orang tak boleh ambil tindakan kat dia. Kita kalau pukul orang kena kisah. Kita pukul orang pecah telinga macam ni, telinga kita kena pecahkan balik. Tapi kalau dia pecahkan telinga kita, dia tak boleh dibawa ke mahkamah. Tak boleh ada macam tu. Kalau ini semua dibetulkan, sama juga di Brunei lah. Kalau semuanya sama di hadapan undang-undang, hudud akan berkesan. Tetapi Nabi sebelum buat hudud, Nabi bagi rakyat makan dulu. Semua orang berhak, orang yang berhak dapat zakat mesti boleh dapat zakat. Jangan kita dengar zakat 100 juta, kita tunggu 3 minggu tak dapat. Pergi isi borang, habis borang, lepas borang nak sorak YB pula, lepas YB, oh kacau. Zakat kita punya, dia buat macam zakat dia punya. Zakat hak pakai miskin, zakat hak mu'allaf, zakat hak orang fi sabilillah. Yang ni semua kena kemas kini kan.
supaya rakyat tidak ada alasan kenapa engkau mencuri. Nabi betulkan, sehingga jiran memberi makan kepada jiran. Kenapa kau nak mencuri? Kau boleh dapat dekat zakat, kau boleh dapat daripada Baitul Mal. Tapi apabila orang terpaksa pergi ke gereja minta bantuan kerana pejabat zakat tak dapat, tak boleh buat lagi. Baitul Mal baru curi, oh kacau. Hak potong curi Baitul Mal lagi kena potong. Jadi ertinya mudah-mudahan tak ada lah curi tu. Harap-harap. Ertinya keadilan yang merata. Keadilan yang merata. Sebab itu undang-undang Nabi berkesan. Sehingga bila dipotong tangan pencuri, semua orang akan kata padan dia kena potong, tak ada sebab dia mencuri. Kita sokong hudud, tapi dia dibuat dalam keadaan yang macam tu. Jadi kalau nak buat keadaan macam tu, kita kena sokong hudud tu. Tapi kalau orang nak buat hudud hak dia terlepas hak orang kena, kita tak boleh sokong. Betul tak tuan-tuan? Betul ya. Apa sorry? Ini kesalahan kaki tau. Kalau ikut hukum hudud kena potong kaki tu. Betul tak? Potong kaki kan? Kena potong kaki saya. Tak, dia bola, dia tak termasuk dalam kesalahan jenayah. So kalau setakat bola kena kaki tu, tak adalah nak kena potong kaki dia. Oh, jadi kalau gitu sebenarnya apa benda hukum hudud ni, Syah? Hudud ni adalah satu undang-undang syariah. Dia hukum syariah untuk kesalahan jenayah. Oh, itu begitu. dia macam kalau dia mencuri, ya betul. Macam tadi kita kalau tinggal kat situ, katalah ada orang datang ambil curi. Bukanlah maknanya terus kita kena hudud. Curi pun dia ada syarat-syarat dia, ada kaedah-kaedah dia. Oh, kalau macam tu kita tu ambil curi je tu bukan curi lah, Ustaz. Curi itu salah. Curi itu salah. Hukum itu tak haram. Tetapi dia tak kena jatuh ke hudud. Sebab dia mencuri. Sebab dia mencuri perkara yang memang tak dijaga, tak ada apa. Oh, benda cuai tertinggal. Satu, yang kedua berapa sangat harga kita pun. Oh, macam tu. Dia kena ada nisab dia juga. Takkan curi selipar pun kena potong tangan curi RM10 tak kena. Orang panggil curi yang sempurna. Baru kena hudud. Itulah kau ni tengok. Kau bukan tahu benda macam ni. Dia macam kereta je. Kalau kereta kita jumpa Mercedes kat tepi jalan tu kan. Dia tinggal kat tepi jalan. Lepas tu kunci ada kat dalam, pintu terbuka. Datang-datang tengok kereta dia hilang. Kecuaian. Atas kecuaian dia. Dia tampaklah tangkap pencuri tu. Tak kena tu. Oh, tak kena. Tapi dia kena. Betul lah. Azir lah. Sebab dia tak sampai ke peringkat hukuman hudud. Sebab dia curi barang yang tidak dijaga dengan baik. Kecuali dalam garaj. Tapi macam kes Man curi gambar Siti Tanjung Perak itu macam mana? Bro, apa lu ni? Agak potong mesti betul lah. Okey Ustaz, satu soalan Ustaz. Ini yang berkenaan dengan hukuman hudud ke atas orang Islam saja. Tapi orang Islam macam mana pula? Itu yang kita rasa macam tak adil lah ya. Yang itu adil bang. Adil. Pasal apa? Orang Islam dia percaya pada hukum Islam. Jadi dia kenalah ikut hukum Islam. Orang bukan Islam ni, kalau dia dalam kitab dia ada kata mencuri kena hukum gini-gini, dia percaya pada kitab tu, kita biar ikut ikat kitab dia. Kalau tidak pun dia tak lepas lah. Mana boleh dia mencuri, kita punya duit lepas. Ada hukuman dia, kena juga pada dia. Baru adil. Undang-undang Malaysia. Senang cerita macam ni. Kita orang Islam kena semayang. Orang bukan Islam kena semayang tak? Dia sebenarnya cara dia lah. Cara dia. Kita orang Islam kena puasa. Dia kena puasa tak? Macam tu lah. Sebab ini agama kita, yang kita percaya, dia tak percaya. Itu yang tak jelas tu. Dia tak jelas kan, alhamdulillah lah. Okey lah. Okey bang, gini. Masalah kita sekarang, masyarakat kita hari ni, dia suka sangat rojok kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Duk sembang pasal hudud di kedai kopi, tanya mufti-mufti kedai kopi. Tak, dia masalah hudud ni, dia kena tanya orang yang bidang, orang yang ahli bahagian dia. Tokoh-tokoh agama, alim ulama. Tak boleh sembang-sembang mengata. Itu akhir sekali
dengan kejahilan dia bercakap menghina hukum Allah tanpa dia sedari. Batal akidah. Salah kita sekarang. Itulah yang kali aku kata, jangan tanya aku tak tahu. Cari ustaz lah. Dia saya tanya saja. Aku tak tahu. Ini style aja. Nak tutup metalik. Ini ustaz ni pandai-pandai. Ini ustaz ni kali tanya ustaz. Ustaz pandai-pandai ni semua ni. Ustaz ada tauliah apa ustaz? Ini kami ni kebetulan ni datang nak tengok orang main bola je, petang-petang tembak santai kat sini. Ni ustaz ni belajar India. Habis Mesir ni, ustaz daripada Yaman ni, daripada Mesir. Gini saya tambah bang. Ya hukum hudud ni, kalau kita tengok pada kesalahan dia, bukan semua kesalahan jenayah tu kena hukum hudud. Ada dua tiga perkara aja, tak banyak. Dan bila kita tengok dalam masyarakat, ini adalah kesalahan yang suka diubati. Manusia tak boleh nak ubat. Macam zina. Zina ni kita hukum tak selesai juga. Akhir sekali orang barat biarkan zina. Tapi masalah berluasan. Jadi Allah Ta'ala dia tahu ini kesalahan-kesalahan ni masyarakat tak boleh nak ubat dengan kepala dia sendiri. Maka Allah Ta'ala tentukan hukuman. Zina begini hukum dia. Dan memang terbukti curi, zina, merompak apa ni bila dilaksanakan hudud memang terbukti. Masyarakat jadi takut. Betul. Jadi di Arab Saudi tahun 2002 kes zina ada 52 saja. Malaysia 1400. Ada baca ustaz, ada baca. Ada baca. Kita tengok bang statistik zina negara kita daripada 1 Januari tahun 2000 hingga 30 Oktober tahun 2008. 257,000 lebih anak luar nikah. Anak tidak setara. 2008 sampai 2010 152,000 anak luar nikah. Cuba kita bayang negara kita hari ini. Mana kita perlu kepada undang-undang Islam sebenarnya. Dia gini tahu. Yang penting sekali kita kena ingat bahawa hudud ini adalah undang-undang Tuhan. Tuhan yang mencipta kita. Jangan cakap sembarangan, nanti kita telah memperlekeh dan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Murtad sah. Ya, boleh jatuh akidah. Jangan tengok pada yang keak tangan. Jangan tengok itu saja. Yang keak tangan ni seorang dua. Kesan dia, orang yang kena keak tangan, orang yang masyarakat yang melihat tu, dia tahu ini bukan daripada kerajaan. Ini hukum Allah. Jadi benda yang pentingnya pengajaran tu. Semua lekat. Kena seorang tapi semua jadi takut. Akhir sekali itu ubatlah. Itu kesan dia, hukum Allah. Dia gini lah. Percaya tak bahawa Allah Ta'ala ni maha mengetahui? Dia yang mencipta kita. So, dia buat satu hukum yang dia tahu bahawa penyakit masyarakat tu tak akan diubat kecuali melalui hukum yang telah ditetapkan. Tengok contoh mudah beginilah saja, analogi mudah kan. Macam kita beli kereta lah, kita beli Proton. Kita beli Proton daripada syarikat Proton. Kan masa kita beli kereta tu kan dia bagi apa satu manual, buku cara nak guna. Sebab kita kena pakailah buku tu sebab dia yang tahu cara nak guna kereta Proton tu. Mana boleh kita pakai buku Mercedes? Tak boleh. Kalau kita buka benda tu, tak tahu mana satu tempat bubuh minyak, mana tempat buah air, tak tengok buku manual, tempat buah air kita buah minyak. Itu yang kau selalu rasa kan. Ini masuk air kepala kan. Masuk air. Maghrib ni, main lewat kita. Orang ni gini, kita minta maaf lah, kita setakat ni dulu kita jumpa. Terima kasih banyaklah kerana sudi untuk tegur siapa kami berbual dengan kami. Kami bosan santai tadi sambil tengok bola. Ustaz pergi mana ni? Malam ni ada forum. Ada forum? Eloklah Elok kita pergi sekali. Boleh ikut tak? Boleh tanya macam-macam lagi. Bro. Kita siapa lu pegang ni bro? Ni kita gua bro. Gua tinggal tadi. Okey ambil lah. Gua punya nak ambil. Nak pergi forum macam mana imam tak ada. Mencuri gitar adalah haram. Curi hati tak apa.